Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Kembali lagi di dalam satu lagi isu yang panas, di mana kita digemparkan sebelum ini dengan kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan dana RM4,5 triliun yang saya boleh katakan yang hilang begitu saja dikarenakan oleh rasuah oleh kepimpinan sebelum ini. Nah, dalam satu artikel sebelum ini di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebut tentang lesapnya RM4,5 triliun tersebut, berita susulannya yang mengejutkan di mana diterbitkan dalam satu artikel apa negara boleh buat dengan lesap boleh buat dengan RM4,5 triliun jika tak lesap. Baru-baru ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengarahkan SPRM, PDRM, BNM ataupun Bank Negara Malaysia ataupun beberapa agensi nasional untuk mencari pihak yang bertanggungjawab menyebabkan negara menanggung kerugian yang dianggarkan RM4,5 triliun dalam tempoh 26 tahun disebabkan rasuah dan ketirisan. Nah, bila kita fikir secara relevannya, pada 26 tahun sebelum ini, yang terkini pun, yang pernah menjadi Perdana Menteri, iaitu Mahyadin Yassin dan Tun Dr. Mahathir, memang sah di dalam tempoh 26 tahun itu, mereka pernah menjadi Perdana Menteri. Nah, saudara-saudara, persoalannya, adakah di dalam RM4,5 triliun itu ada juga dapat dikaitkan dengan nama dua bekas Perdana Menteri itu? Nah, itu menjadi persoalannya. Ahli Parlimen Tambun itu berkata, Datuk Seri Anwar Ibrahim, perkara tersebut perlu dipandang serius kerana ia melibatkan nilai integriti di peringkat nasional. Jika ditelusuri, jumlah RM4,5 triliun bukan sesuatu yang sedikit bagi buat negara, terutamanya ketika keadaan ekonomi yang tidak menentu kini. Maka, sudah pasti ia menimbulkan kekecewaan dan kekesalan yang besar buat seluruh anggota rakyat. Sekiranya dibahagikan mengikut 26 tahun, ketirisan berkenaan setiap tahun negara kehilangan sekitar RM173,08 bilion. Bagi saya, saudara-saudara, jumlah ini bukan satu jumlah yang sedikit, sehingga menyebabkan purata selama satu tahun di dalam 26 tahun itu adalah RM173 lebih bilion. Nah, jadi saudara-saudara, maksudnya rasuah dan ketirisan melibatkan RM173 bilion dalam tempo satu tahun. Bayangkan dengan harga hartana yang melonjak sehingga RM433K pada suku pertama tahun 2022, jumlah RM173,08 bilion itu sebenarnya boleh digunakan oleh kerajaan untuk membina 399,000 lebih buah rumah dalam masa setahun kepada mereka yang kurang berkemampuan. Itu belum dibandingkan dengan harga hartanah terdahulu yang jauh lebih murah daripada suku tahun 2022. Nah, persoalannya saudara-saudara, adakah di mana jumlah ketirisan dan rasuah yang melibatkan jumlah keseluruhan selama 26 tahun ini, yaitu RM4,5 triliun ini, juga melibatkan nama bekas Perdana Menteri, yaitu Tun Mahathir dan juga Mahyadin Yassin. Nah, itu menjadi persoalannya. Jadi, saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan semua, akhirnya Perdana Menteri Malaysia buat satu pendedahan yang bagi saya pasti mengejutkan ramai, terutamanya pemimpin-pemimpin di kalangan pembangkang, dan juga seterunya yang paling utama hari ini yang saya dapat lihat, yang sering mengkritik kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yaitu Tun Dr. Mahathir. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya berkaitan dengan kerajaan perpaduan, Datuk Seri Anwar Ibrahim buat satu pendedahan yang pasti mengejutkan ramai. Di mana dalam satu artikel mengesahkan kalau orang tanya
apa hebatnya kerajaan perpaduan? Saya jawab, kata Anwar. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, setakat ini tidak menerima sebarang laporan mengenai penyelewengan yang dilakukan oleh pimpinan kerajaan perpaduan. Nah, tuan-tuan dan bapak semua, berkaitan dengan penyelewengan, kita berbalik kepada kepimpinan yang dulu semasa PN menjadi kerajaan, sudah pasti ramai yang semakin sangsi setelah Muhyiddin Yassin yang Perdana Menteri pada ketika itu akhirnya menerima 7 pertuduhan berkaitan dengan dana RM 92.5 bilion, berkaitan dengan penyelewengan dana, berkaitan dengan pengubahan wang haram. Nah, pada akhirnya hari ini bekas Perdana Menteri tersebut menerima 7 pertuduhan. Bahkan di dalam ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini yang menyatakan bahwa ada pemimpin yang dulu yang berkuasa pernah mengaut kekayaan demi keluarga, demi kroni, dan demi diri sendiri. Dan pada akhirnya Tun Dr. Mahathir yang perasan tentang ucapan itu akhirnya mahu menyaman Datuk Seri Anwar Ibrahim pula disebabkan menurut Tun Mahathir kenyataan itu ditujukan kepada beliau. Nah, jadi saudara-saudara, bila kita bercakap tentang penyelewengan dana, setakat 6 bulan, setakat ini saya juga merasakan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini paling terbaik setakat ini. Nah, di dalam artikel ini, Perdana Menteri berkata, ia adalah satu rekod dalam sejarah yang menunjukkan tekad menteri dalam kerajaan pimpinannya untuk menghentikan amalan yang merugikan. Sebaliknya fokus untuk membangunkan negara. Kalau orang tanya, apa hebatnya kerajaan perpaduan? Saya jawab, hebatnya karena pasukan pimpinan saya bertekad untuk menghentikan kerosakan amalan yang runtuh, nilai dan menyebabkan negara rugi serta dihina dunia akibat amalan untuk memperkayakan diri dan menyalahgunakan kuasa. Sebelum ini juga, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ada membuat kenyataan tentang ada pemimpin yang puluhan tahun selamat setelah menyeleweng ataupun menerima rasuah berbilion banyaknya, dan hari ini setelah puluhan tahun masih selamat. Nah, jadi siapakah pemimpin yang dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu? Dan seperti yang kita tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mengulas lanjut tentang perkara itu. Namun, melalui kenyataan Perdana Menteri, sudah pasti beliau mungkin mempunyai maklumat siapa identiti pemimpin tersebut. Setelah bila ditanya apa hebatnya kerajaan perpaduan, beliau berkata, hebatnya kerajaan perpaduan adalah barisan kepimpinan kerajaan perpaduan hari ini tidak menyeleweng sebarang dana. Ini bagi saya kejayaan hebat orang di atas dan menteri di bawah. Ini bukan perkara kecil, katanya ketika berucap pada Convention Nasional. Kalau orang tanya apa hebatnya kerajaan perpaduan, saya jawab, hebatnya kerana pasukan pimpinan saya bertekad untuk menghentikan kerosakan amalan yang runtuh, nilai dan menyebabkan negara rugi serta dihina dunia akibat amalan untuk memperkayakan diri dan menyalahgunakan kuasa. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang lanjut, jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini.